yang saya hormati. Pagi ini kita akan bersama-sama untuk belajar berkongsilah tentang essential guideline for high impact PowerPoint presentation. Jadi dalam membuat PowerPoint presentation ini kita kena fahamlah. Tapi sebelum tu boleh tak kalau kita sekarang ni semua orang duk tunjuk tak ada gambar. So saya kalau nak request boleh tak? Semua buka video masing-masing nak tengok. Nak tengok kehadiran. Barulah kita tahu siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Tak, sebelum tu dengar ke suara saya ni? Mohon respon semua. Hello? Hello, dengar ke semua? Boleh respon? Siapa dengar angkat tangan? Macam ni. Okey. Okey. Okay, kalau kita tengok depan ni, basically saya daripada USM, seorang pegawai USM, mempunyai lebih kurang beberapa tahun pengalaman lah dalam membuat PowerPoint presentation dan lebih kurang 150 slide presentation. Jadi hari ini lebih kurang kita akan berkongsi bagaimana nak membuat high impact. Fahamkan bahawa di hadapan saya ini adalah kebanyakannya adalah student. Jadi kita akan lihat bagaimana PowerPoint presentation yang boleh kita gunakan untuk menarik perhatian audien. Kalau kita present paper, present report, finding yang kita belajar di dalam kuliah, kita nak present balik kepada lecturer, kepada kawan-kawan. Okay. Tapi sebelum tu, kita nak mulakan sesi kita ni dengan brainstorming session. Saudara-saudari boleh pergi ke menti.com dan guna kod 418138. What are the characteristics of impactful slide presentation to you? Jadi kita boleh masuk dalam slide menti.com, www.menti.com, dan gunakan kod 418138. Boleh jawab di situ. Kita akan tengok live jawapan di hadapan ni. Jadi masuk dekat web www.menti.com dan gunakan kod 418138. Kalau guna handphone pun boleh. Okay, kita tengok respon di hadapan ni. Kita akan tengok respon live di hadapan ni. Okay, semua boleh masuk dalam menti.com. Saya perlukan jawapan kerana daripada sini saya tahu apa sebenarnya keperluan kita semua untuk membuat high impact slide presentation. Okay, baru 3 orang. Kalau ikutkan depan ni ada 41 orang. Jadi saya perlukan pelibatan 41 orang untuk kita lihat.
Okey, saya perlukan perlibatan semua, baru ada 22 orang dan ni ada 39 orang. Ada 40 orang. Okey, baru 24, ada 42 orang lagi. Simple, understandable, interesting, easy to understand, concise. Okay. Lagi, kita perlukan lagi penglibatan semua orang. 44 orang sekarang. 24 orang. Simple, okay. Simple tu maksudnya apa? Simple dari segi point ke atau macam mana? Okay. Tapi tak apa, kita akan tengok macam mana kita nak buat lepas ni. Kepada yang baru masuk, saya mohon untuk masuk ke www.menti.com dan gunakan kod 418138 untuk jawab soalan di hadapan saudara dan saudari. What are the characteristics of impactful slide presentation to you? Selamat datang kepada yang baru masuk. Okay, kita jawab dulu menti.com. Okay, Sri Abi Rahmi, boleh dengar ke? Sebab saya tengok dalam chat box ni kata tak boleh dengar. Okay, baru 26. At least 35 orang bolehlah kot saya stop. Baru 26 orang. Kita ada 50 participant sekarang ni. Pohon untuk masuk ke menti.com dan gunakan kod 418138. Easy to understand. So mereka ni kata simple, meaningful, easy to understand, concise, straight to the point. Okay. Okey. Lagi 6 orang lagi. 6 orang lagi. Okay, selamat datang kepada yang baru sampai. www.menti.com dan gunakan kod 418138.
Okey. Saya tunggu satu lagi. Okey, tunggu satu orang. Okey, jadi kesimpulan yang boleh saya lihat, kebanyakan kita yang berpandangan bahawa impactful slide presentation ini dia adalah merupakan slide yang simple, slide yang meaningful, yang boleh difahami, yang easy to understand, menarik, straight to the point, dan more graphic, concise, less word yet meaningful, proper background, kemudian cheerful, short and simple, less word dan interesting. Okay. Jadi hari ini saya stop dulu yang Mentimeter tu. Okay. Terima kasih kepada semua yang menjawab Mentimeter. Okay. Kita akan lihat bagaimana membuat impactful slide presentation sebagaimana yang saudara-saudari sampaikan karakteristik slide impactful slide presentation ini seperti hadapan. Okay. Pertama sekali, untuk membuat PowerPoint presentation ini, dia lebih kepada how to generate points. Okay. Sebab pembentangan, apa yang penting adalah macam mana kita nak susun point yang kita nak sampaikan kepada audien. Pertama sekali, kalau kita lihat, the aim of preparing PowerPoint presentation ni basically is to deliver accurate and relevant information. The idea basically are not just pictures. These can be words, diagrams, and as well as they can be metaphorical or literal. PowerPoint presentation ni dia kena menyampaikan isu ataupun point yang tepat, okay? Dan juga relevant information yang diperlukan oleh audien. Okay, itu basically kita dah tahu macam mana nak buat. Okay, saya kalau kita lihat kebanyakan PowerPoint presentation yang kita lakukan, empat masalah yang saya rasa menyebabkan PowerPoint presentation kita tu tak impactful. Okay, tu kalau kita tengok saturated content, banyak sangat sentence. Tengok depan ni, kita apalah yang kerja pun, kita banyak benda nak sampaikan kepada orang ramai, tapi kita tak ada masa yang banyak. Okay? Tak ada masa yang banyak yang menyebabkan kita copy paste je dalam PowerPoint presentation kita. Jadi kalau kita buat macam tu, PowerPoint presentation kita akan jadi macam depan ni, too much sentences dan words. So kita tak akan dapat sampaikan accurate information dan the relevant information to our audience. Dan akhirnya kita tak mampu untuk membuatkan audiens faham apa yang kita nak sampaikan. Okay. Kalau macam depan ni, saya pun tak tahu, saudara-saudari pun tak tahu apa sebenarnya yang nak disampaikan. Tu ada. Kalau tak ada tajuk, maka kita pun tak tahu apa benda yang nak disampaikan sebenarnya melalui slide ni. Okay, yang kedua, macam tadi kan, kita nak letak banyak sangat shape supaya kita nak tunjukkan kita ni adalah pengetahuan tentang shape. Kita ni, so kita letaklah bulat, kotak, supaya kita rasa macam, oh okay lah, slide aku ada shape ni kan, so menyebabkan kita rasa kita power lah daripada orang lain. Tapi sebenarnya bila kita letak banyak sangat shape, dia akan menyebabkan PowerPoint kita akan jadi complicated directions and shape, dan menyebabkan orang tu pun tak faham apa sebenarnya flow, apa sebenarnya point yang nak disampaikan macam di hadapan ni. Okay. Yang ketiga, masalah biasa PowerPoint presentation kita yang tak menarik ni, kita tak ada pilihan untuk membuat bullet point. So akhirnya kita gunakan bullet point yang ada dalam PowerPoint je. Okay.
kita just letak semua point, lepas tu kita tekan atas ni, kita just buat bullet point biasa je. Jadi ini pun 3 ciri utama PowerPoint yang tidak menarik. Okay? Boring bullet point. Okay. Yang keempat, boring background. Okay. Kita rasa kita hebat lah kan, so kita copy paste je background yang ada di internet, kita copy paste dia masuk dekat PowerPoint kita dan cukup. So akhirnya PowerPoint kita akan jadi boring juga lah macam depan ni. Dari segi keempat-empat perkara ini kita akan belajar macam mana nak buat background yang menarik. Dari segi boring bullet point tu, macam mana kita nak cari alternatif lain, dan juga kita akan lihat macam mana shape-shape yang baik untuk kita letak dalam PowerPoint kita. Okay, basically hari ini sebab kalau kelas bersemuka face to face, saya akan beri template kepada audien ataupun visitor saya. Tapi melalui online ni, saya akan tunjukkan macam mana kita nak dapat template yang menarik untuk kita masukkan dalam PowerPoint kita. Okay. Jadi bersedia semua. Kalau ada yang menggunakan laptop, it's okay kalau waktu latihan tu nanti kita guna laptop lah. Okay. Kalau guna handphone, cari dari handphone tak apa. Tapi bagus ni kalau kita guna laptop untuk cari bahan-bahan yang saya akan sampaikan sebentar lagi. Okay. Okay. Outcome of the this short courses. Pertama, saudara-saudari akan be able to prepare a presentable and well-structured PowerPoint content, dan juga be able to construct professional PowerPoint background. Okay. Akan tunjukkan, share bersama-sama saudara-saudari. Okay. Ready to start? Okay. Kita mulakan 3 steps how to start a PowerPoint presentation. Okay. First kali, untuk buat PowerPoint presentation ni, kita kena read the requirement first. Okay. Sebab kalau awal-awal tadi, effective PowerPoint presentation must be accurate and relevant to the audience. Okay, so kalau audience kita adalah lecturer, okay, kita baca dulu arahan lecturer kita. Kalau lecturer kita kata nak mechanism, kita letak mechanism sahaja dalam PowerPoint kita. Kita jangan letak too much introduction, jangan letak too much elaboration, sebab kalau kita tak read the requirement, so kita akan shock sendiri. Okay, read the requirement first before we start to do our PowerPoint presentation. Kalau audien kita nak mechanism, kita bagi mechanism saja. Kalau audien kita nak step ataupun nak sebarang requirement, just buat the requirement. Just do the things yang required by the audience. Audience tu mungkin your lecturer, mungkin your company, your apa-apa saja. So kita kena faham dulu apa yang diperlukan oleh kita punya audience. Okay, step kedua, know your audience. Okay, know your audience ni macam ni. Kalau audience itu adalah seorang lecturer, okay, sebab depan saya ni mungkin ramai lecturer. Okay, kita kena faham lecturer kita ni orangnya bagaimana. Okay. Kita tak boleh buat slide presentation ni berpandukan kepada apa yang kita rasa. Kita kena tahu lecturer kita ni nak apa sebenarnya. Okay. Contohnya kalau dia adalah seorang yang suka kepada number, so slide presentation kita ni perlulah letak banyak figure-figure ataupun infografik yang berbentuk number. Kalau dia tak suka penerangan banyak, kita letak sahaja infografik yang berkenaan dengan number, berkenaan dengan analisis, berkenaan dengan graf. So kita kena faham dahulu kita punya audien ni bagaimana. Barulah kita sampaikan maklumat yang tepat dan juga relevan kepada audien kita. So kita kena ingat audien kita ini adalah the first thing yang kita kena tahu. Dia nak apa sebenarnya. Okay. Step ketiga, kita kena draw the outline. Okay. Outline ni lepas kita read the requirement. Okay, contoh kita punya lecturer beri what is the mechanism of bla 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 bla. Okay, so kita kenal dulu lecturer kita ni macam mana. Dia suka orang yang factual. Dia tak suka banyak elaboration. Yang ketiga, kita kena draw the outline. Kita tulis dulu outline apa yang kita nak. Saya tunjuk macam mana outline. Okay, 3 step
essential step yang kita kena faham untuk membuat PowerPoint presentation. Step pertama, read the requirement. Step kedua, know your audience. Dan step ketiga adalah draw the outline. Okay, draw the outline ni, kita guna kertas, kita guna kertas kosong pun tak apa, kan? Kita tak payah nak canggih-canggih sangat. Kita just tulis outline macam gambar Raja Pokok. Gambar Raja Pokok. Outline lah. Okey, jadi saya tunjuklah apa benda outline tu. Okey. Okey, seterusnya outline. Okey, outline ni lebih kurang kepada macam ni. Kita ada title. Lepas tu kita ada konten yang kita nak letak. Okay, kemudian dekat konten ni ada pecahan dia, ada penerangan dia. Okay. Kalau kita banyak benda nak dibincangkan, so akan banyaklah dia punya pecahan. Title of the slide, lepas tu konten ni kepada isi benda yang kita nak cakap lah, konten lah kan. First content, second content. Okay. Kemudian daripada konten ni dia akan pecah kepada penerangan konten. Elaboration of the content yang nak kita sampaikan lah. Okay, this is what we call play-off outline model. Okay, dari sini kita akan dapat satu outline untuk membuat PowerPoint presentation. Lagi saya tunjuk macam mana. Okay, ini contoh. Okay, contoh title yang ini sebab waktu ni saya nak sampaikan kepada Kementerian Pertahanan. So contohnya adalah Defense of Japan lah. Okay. Title dia Defense of Japan. So saya nak cerita tentang 4 perkara ataupun 4 main point yang nak saya sampaikan. 1, 2, 3, 4. Lepas tu sub-content yang ada dalam PowerPoint tu untuk menerangkan konten ni. So saya tulis siap kat sini. So untuk keseluruhan slide saya dah dapat outline dia. Okay. So nanti untuk buat slide kita just tengok yang ni je. Kalau tak canggih macam ni dah kira canggih lah kan. Kalau tak nak yang lambat bagi kita just draw dekat kertas ni saja. Kita just tulis saja apa benda yang nak kita sampaikan. Okay. Okay, sekarang ni first kali macam saya kata PowerPoint presentation, the first thing yang kita nak kena lihat adalah 3 perkara ni. 1, read the requirement, dan know your audience, dan kemudian draw the outline. Okey, contoh. Kalau saya tunjukkan satu perkara ni, okey, ni Defense of Japan yang saya tunjuk tadi. Kita ada assignment. Assignment kita buatlah report dalam mungkin 100 muka surat, mungkin 50-20 muka surat. So, kita kena buat PowerPoint presentation daripada report tersebut. Okey, ni contoh report yang ada. Okey, ni terlampau banyaklah, 573 muka surat. Mungkin kalau saudara-saudari ada report yang lain. So beginilah keadaannya. Kita kena baca report. Okay. Kemudian kita kena translate report ni kepada PowerPoint presentation. Sebab tu saya kata the most important part untuk buat PowerPoint presentation adalah read the requirement. Okay. Sebab dalam report kita ni ada macam-macam benda nak dicerita. So kalau kita tak read the requirement untuk audiens kita, dia nak apa sebenarnya? So kita akan ada tendensi untuk letak semua benda yang ada dalam report yang kita kena buat PowerPoint presentation ni. Akhirnya akan menyebabkan PowerPoint kita loose, akan menyebabkan audiens kita lost daripada apa benda yang nak kita sampaikan. Kalau audiens kita nak mekanisme, kita bagi mekanisme saja. Jangan lebih daripada itu. Okey, sekarang ni selesai satu bab berkenaan dengan essential part untuk membuat PowerPoint presentation. First kali, read the requirement. Okay, saya ulang sekali lagi, read the requirement, apa yang dia nak, kemudian know your audience, kemudian draw the outline. Sebab kalau kita tak draw the outline, kita ada banyak sangat information dalam report ni. Kalau kita tak draw the outline, kita akan lost. Kita pun tak tahu apa benda yang kita nak letak dalam PowerPoint presentation kita. Jadi just buat satu helai saja apa benda yang nak kita letak dalam PowerPoint tu, kemudian barulah kita buat PowerPoint presentation. Okey. Seterusnya background and layout. Okey, tadi kalau saya refer balik kepada yang disampaikan oleh
saudara-saudari dalam Mentimeter ni, ada banyak juga yang saya tengok proper, okay, ada juga dia kata proper background, simple, easy to understand, understandable, fun, straight to the point, blah blah blah. Okay, sebenarnya PowerPoint presentation ni background dan juga layout akan memberi first impression kepada PowerPoint kita. Background ni juga akan menjadi daya penarik untuk audiens kita sentiasa bersama-sama dengan kita. Kalau background tu tak menarik, ia akan menyebabkan audiens kita tak fokus. Okay? Kadang-kadang kalau kita nak bagi audiens kita kembali fokus kepada kita, contohnya kita ada sejam untuk okay. Dalam masa 20 minit audiens kita akan dah start boring. Itu memang normal. 20 minit ke 15 minit ke audiens kita dah start ngantuk. Contohnya pagi-pagi ni kan. Dah start ngantuk. Sekarang tak apalah. Korang semua boleh baring ke, duduk ke, nyarap ke apa-apa ke sambil-sambil ni kan sebab dia online. Tapi kalau di hadapan kita itu adalah audiens yang duduk face to face dengan kita, dalam masa 10 hingga 15 minit tu mereka dah ngantuk. Okay? Bila dah ngantuk, akan menyebabkan tak dengar lah apa benda yang nak disampaikan. Jadi background dan juga picture yang menarik akan distract diorang punya perhatian, menyebabkan dia kembali fokus kepada kita punya presentation. Okay, kalau kita tengok untuk membuat presentation, 5 matters the most adalah, satu, kita kena ada slide cover. Slide cover ni akan menjadi kita punya cover lah, cover pada slide presentation kita. Kemudian kita kena ada separator. Kemudian kita kena ada content layout. Kemudian kita kena ada transition dan juga slide cover. So 5 perkara ini adalah sebagai satu benda yang wajib kena ada dalam PowerPoint presentation kita. Okay, slide cover. Ini adalah contoh-contoh slide cover yang saya sempat ambil. Ini contohnya slide cover ucapan Naib Chancellor, okay, yang ada di USM. Dan ini adalah slide cover daripada international institution. Okay, ini daripada Petronas, ini daripada Shell. Okay, dia nak membuat presentation, dia akan start dengan slide cover. Selalunya slide cover ini adalah slide yang menjadi perhatian utama lah. Okay, kalau slide cover dia menarik, maka kita punya audiens akan start to set dia punya mind untuk lihat apa sebenarnya yang nak disampaikan oleh penceramah ataupun kita lah. Okay, you never get a second chance to make a first impression. Jadi di sinilah sebenarnya pentingnya untuk kita buat slide cover yang menarik. Okay, contoh. Kalau kita lihat ni, slide cover ni daripada segi outline yang saya buat awal-awal tadi, okay, slide cover kena ada tajuk Defense of Japan sebab report saya yang saya buat ni adalah berkenaan dengan Defense of Japan. Jadi slide cover kena ada tajuk Defense of Japan. Lepas tu boleh letaklah nama, letak your class, whatever. Okay. Kemudian separator. Setiap point yang nak kita sampaikan tu, kita kena ada separator. Jadi saya akan tunjuk slide separator ni macam mana. Okay, kemudian barulah kita masuk sub content. Okay. Okay. Ini adalah contoh sample of content. Separator ni macam ni. Separator ni selepas daripada slide cover, slide separator ni adalah slide pertama yang menerangkan point-point kita. Contohnya yang kita ada point ni. Point pertama kita nak cerita pasal growing recognition of the role of gas and LNG dan sebagainya. Okay, ini adalah point pertama. Slide separator ni kena letak gambar yang menarik. Okay, ini saya ambil contoh daripada Shell. Okay. Kita letak gambar yang menarik, kemudian letak point yang kita nak sampaikan. Point tau, bukan elaboration. Point yang nak kita sampaikan. First point apa? First point adalah growing recognition of the role ni bla bla. Okay, kemudian kita letak gambar menarik. Kemudian next slide baru kita elaborate point tersebut. Kalau kita tengok depan ni, ini adalah elaboration untuk
first point yang nak disampaikan. Okay, first point, ni saya nak ulang balik. First point untuk defense of Japan, saya buat security environment surrounding Japan. Ni first point. So dalam slide separator kena letak first point ni, kemudian letak gambar-gambar yang menarik. Kemudian baru kita masuk apakah overview dia, apakah defense policies yang ada, trend concerning new domain dan sebagainya lah. Itu semua ada dalam report ni lah. Kalau saudara-saudari ada report lain, so boleh buat method yang sama. Slide cover, lepas tu setiap point yang nak kita sampaikan, contohnya dalam saya punya isu ni, saya nak letak 4 point saja. Jadi setiap separator ataupun slide separator kena letak dulu point pertama, lepas tu kemudian gambar. Point pertama ni, point dia, lepas tu letaklah gambar apa-apa. Ini akan jadi slide separator. Fungsi slide separator ni, dia akan, lepas kita label banyak sangat, lepas kita cakap, kita nak move to another slide, move to another point, move to another point. So untuk kita refresh balik mind kita punya audience, kita kena ada slide separator ni. Baru orang tahu, lepas first point, lepas kita elaborate semua-semua, kita nak masuk second point. So kita kena ada satu slide yang menunjukkan ini adalah second point. So dan untuk menarik perhatian orang, cakap ini adalah second point, kita kena letak gambar macam ni. Barulah contohnya macam ni kan. Kita tengok ni dia letak gambar, kemudian barulah dia letak second point dia apa. Kemudian barulah dia elaborate apa sebenarnya second point tersebut. Basically you will help the audience to structure their mind in understanding your presentation. Sebab kita duduk je, kita dengar orang cakap ni, kita seolah-olah macam berada dalam the midst of confusion. Kita sebenarnya kalau kita tak beri perhatian yang betul-betul, kita akan lost lah. So dengan ada structure yang betul, kita ada slide separator, kita akan susun our audience punya mind. Lepas first point, sebenarnya ada second point, ada third point. Sebab daripada slide separator tu akan distract the attention untuk lihat apa sebenarnya next point. Lepas tu perlunya ada gambar-gambar tu. Barulah kita dapat bantu audience kita faham kita punya PowerPoint presentation. Sekali slide cover, slide the end lah selalunya, terima kasih apa semua lah, itu simple je lah. So lepas ada cover slide, saya ulang balik, kita kena ada cover slide cover, slide cover, kemudian ada slide separator, lepas tu kita ada content layout. Content layout ni maksudnya content yang nak kita sampaikan lah, elaboration daripada main point kepada elaboration yang lain. Kemudian transition dan juga slide cover untuk the end ataupun terima kasih lah, thank you, basically macam ni. So dari segi background dan sebagainya, kita akan tunjuk macam mana selepas ni. Sekarang ni saya nak rungkai balik macam mana kita nak dapatkan gambar-gambar yang menarik. Sebab gambar-gambar yang menarik ini akan memberi kesan kepada pemahaman ataupun perhatian yang nak kita sampaikan. Di hadapan saudara-saudari, kita masuk dekat pixel.com. Pixels.com. Semua masuk pixels.com. Just type je dekat Google pixels.com. Dekat pixels.com ni akan ada banyak, dia adalah stok foto lah yang kita boleh dapat macam-macam gambar dalam ni. Contohnya saya nak cerita pasal leadership. So saya tekan leader. Saya nak cari gambar berkenaan dengan leader. Selalu leadership ni, this is what we call metaphor lah, gambar-gambar metaphor. Kita boleh, dia banyak sebenarnya yang boleh kita cari dalam ni. Contohnya education. Gambar-gambar ni. Kita daripada School of PPIP. Contohnya kita nak bagi motivasi dekat sekolah. Contohnya kita nak suruh orang study. So dekat gambar-gambar yang ada dalam pixel ni akan ada beribu, tak silap saya, berkenaan dengan education lah. So daripada sini
kita boleh ambil gambar-gambar yang ada untuk dijadikan sebagai slide separator kita ataupun slide cover kita. Okay? Sebab gambar-gambar ni akan membuatkan PowerPoint presentation kita akan lebih menarik. Okay. Okay, sekarang ni kita ambil satu gambar. Kita boleh pilih segi gambar yang ada. Sekarang ni semua orang ambil satu gambar. Okay, saya nak ambil gambar ni. Okay, kita download dulu gambar ni. Okay, sekarang ni kita nak belajar macam mana nak membuat cover page. Okay. Sebab tadi saya dah explain berkenaan dengan cover page, slide separator dan sebagainya. Sekarang ni saya akan fokus kepada macam mana nak buat slide cover. Slide cover dan juga slide separator. Basically, slide cover menerangkan tajuk slide presentation tu. Slide separator menerangkan tentang point, main point yang nak kita sampaikan. Main point, kemudian kita letak gambar. Okay. Sekarang ni kita nak buat slide cover. Ada a few software ataupun website based punya software yang akan saya kongsikan. Satu adalah pixel.com. Okay. Dah download semua? Okay. Saya dah download satu gambar. Kemudian kita pergi ke canva.com. Kita type canva.com. Ke canva.com. Canva.com. Canva.com depan ni ada macam ni sebab saya dah sign in siap. Okay. Semua masuk. Okay, dah masuk semua? Hello, boleh dengar ke semua? Masuk semua dalam canva.com. Okay, dekat sini, tengok dekat sebelah ni, dekat home ni, semua orang boleh dapat tengok ada Facebook post, dia ada kategori dalam ni. Okay. Facebook post, Instagram stories dan macam-macam lah. Korang boleh kalau tak nak buat PowerPoint pun, nak buat Facebook post pun boleh dalam ni kan. Ada Instagram stories, dia ada design yang macam-macam dalam ni. Tapi untuk pagi ni fokus kat saya dulu. Fokus untuk buat PowerPoint dulu. Nanti kalau dah tahu, mungkin ada yang dah tahu Canva.com ni nak buat apa. Tapi untuk hal PowerPoint presentation ni, kita tengok dulu tentang PowerPoint presentation. Dekat bawah ni browse by kategori ni, pergi dekat presentation. Okay, actually canva.com ni dia boleh juga terus buat presentation tau. Tapi kita susah sikit nak edit sebab dia website kan. Kalau tak ada internet nanti jenuh. So kita just ambil sikit untuk buat PowerPoint je lah. Okay. Okay, contoh kita boleh pilih, you all boleh pilih lah mana gambar yang menarik untuk buat PowerPoint presentation. Okay. Okay, contoh saya nak ambil okay, kalau nampak macam tak menarik dekat sini, kita boleh tengok benda-benda lain. Tapi untuk tujuan ni, selepas ni barulah korang cari benda-benda lain lah. Okay. So, dalam masa pagi ni, kita tengok apa yang ada dekat presentation ni. Okay, contoh saya ambil yang ni, marketing strategy ni kan. Just click, use this template. Okay, so dekat sini, dia orang dah tolong susun dah untuk kita. Okay, orang kalau ada problem, just type je dekat chat box atas. Dekat ada tu lah, ada chat box kan. Dia tulis je apa benda supaya saya tahulah apa benda yang sedang berlaku kalau tak faham ke apa. Okay, dekat Canva ni memang dah tulis. Dia dah siapkan untuk kita a few template lah. Okay. Tapi saya tak nak fokuskan kat sini sangat sebab ada banyak lagi tools. Tapi ini salah satu tools yang ada lah. Okay. Okay, contoh kita nak buat slide cover. Ni contohnya, nanti lepas ni you all kena explore sendirilah, okay?
slide cover, kita pergi kat foto ni. Saya letak apa je gambar kat sini. Okay, saya bukanlah nak ajar guna Canva ni 100%. So saya just tunjuk brief saja, okay. Lepas tu you all boleh explore sendirilah. Kalau saya nak cerita pasal Canva dia ini memang tak cukup lah 2 jam ni kan. Sejam setengah ni tak cukup. Okay, so saya just nak gunakan tools Canva ni untuk buat slide cover saja. Okay. Contohnya macam ni lah. Slide ni saya nak cerita pasal leadership kan. Leadership. Lah contoh bla bla ni. Okay, ni not really good lah bagi saya lah, tapi sebab ini dia yang sempat saya tunjuk. Okay, you all boleh explore bergantung pada korang punya aktiviti. Okay, kemudian kita just kita nak save dia, kita nak muka surat depan ni je untuk jadi cover page kita. Okay, kita pergi dekat atas ni. Sekejap, you all nampak tak cursor saya ni? Boleh nampak tak saya punya cursor ni? Saya tunjuk cursor ni semua. Okay, cun. Alright, okay. So sekarang ni, page first page cover ni, okay, kita save dia. Kita tekan ni, dekat atas ni ada download. Pergi dekat file type, pergi dekat PNG kat atas ni. Dekat PNG, kita klik dekat situ. Kemudian kita jangan ubah apa-apa, kita download dia. Okay, sorry. Select page ni, kita select yang first page saja, yang cover ni. Kita select ni, first page, dan lepas tu kita download. Jangan kita pergi download semua tau. Kita just nak satu ni saja, yang cover ni. Okay, lepas tu kita download. Okay, kita download. Kita download gambar tu. Okay, kemudian kita pergi dekat PowerPoint blank kita ni. Kita nak mulakan PowerPoint kita. Blank. PowerPoint blank. Kita pergi balik dekat tempat yang kita download tadi. Okay, kita copy balik gambar yang kita dah download tadi. Paste dekat kita punya PowerPoint ni. So, ini adalah kita punya slide cover. Okay, slide cover kita. So, kita dah dapat satu slide cover. Saya tak cakap ini adalah cover yang terbaik sebab dalam masa yang singkat ni saya hanya tunjukkan brief idea macam mana kita nak buat slide cover. Okay, kemudian ini adalah cara untuk kita dapatkan slide cover melalui canva.com. Basically, kalau dalam kelas face to face, saya akan bagi peserta yang mengikuti saya punya kelas a few template tau. Bukanlah a few, 1,000 kot. Dia sangat banyak. Okay, contoh lah. Kalau yang berminat untuk dapatkan slide-slide yang menarik, you all boleh email dekat saya, kemudian saya send gambar-gambar slide-slide yang menarik tersebut. Sekejap saya cari. Okay, contoh. Okay, selalu yang saya handle kelas, saya akan bagi template untuk membuat cover page. Okay, template ni contohnya macam ni. So kita just isi saja gambar-gambar dalam template ni, kita akan dapat satu slide cover ataupun kita nak buat slide separator dengan sangat mudah. Okay, contoh kan. Okay, contoh basically kalau macam ni lagi senang lah daripada guna slide cover tu, slide Canva tu, canva.com tu sebab tak ada masa lah banyak sangat untuk buat yalah, kalau ada masa okey. Tapi kalau tak ada masa memang lambat lah. Tapi kalau ada template yang saya sharekan dengan saudara-saudari ni lebih mudah. Contohnya saya ambil ni, saya letak balik gambar yang tadi saya ambil ni. So saya dah dapat satu slide kalau macam ni.
Dia lebih senang lah. Saya just klik dan letak saja. Letak saja gambar yang ada. Siapa yang berminat untuk dapatkan template untuk membuat slide cover ni, boleh email dekat saya. Okay, so yang ni dah dapat satu slide cover yang cepat lah. Just klik je, masukkan gambar je. So edit sikit, dapatlah slide cover ataupun slide separator. Sebab kita ni bukan designer. Mungkin depan saya ni ada designer daripada seni ke, daripada HBP ke. Tapi kalau sebagai macam saya bukan seorang designer, saya perlukan satu tools yang cepat lah kan. Contohnya macam ni. So dia dah siap-siap, dia dah tolong kita terus dengan mudah macam mana nak buat slide cover. Okay, siapa yang berminat untuk dapatkan template ni, bolehlah email dekat saya dekat sini. Saya share saya punya email dalam chat box ni. Email dekat email dekat saya, cakaplah nak slide cover punya template. Okay, itu lebih mudah. Tapi kalau rasa saya dah masuk dalam chat box tu. Kalau rasa nak guna Canva pun okey, tapi kita perlukan masa yang banyak lah, okey, untuk lihat satu-satu. Dengan ada slide cover punya template, lebih mudah. Dalam ni ada 100 lebih slide cover yang ada. Okey, seterusnya selesai berkenaan dengan slide cover dan juga slide cover dengan slide separator ni basically dia design je, okey. Design untuk letak kita punya tajuk dan juga kita punya main point. Basically itu senanglah. Okey. Okey, seterusnya berkenaan dengan transition. Transition ni kalau kita tengok di hadapan dekat atas, dekat ada file, home, insert, design, transition. Okay, kita tekan dekat transition ni, kita boleh pilih any transition yang kita nak. Okay, contohnya push ni kan. Kita tekan push ni, dia bergerak macam tu. Okay. Fit ni ni antara one slide to another slide. Okay, transition ni basically juga adalah elemen yang dapat menarik perhatian audien. Menarik perhatian audien ni contohnya saya nak cakap 5 perkara yang perlu dibuang dalam kehidupan kita. Okay, contoh 5 perkara yang perlu dibuang dalam kehidupan kita. So kita pilih transition yang ada ni. 5 perkara yang boleh dibuang. So dia ada macam sampah, so dia onyok, dia buang. So cara macam ni, cuba tengok. Dia akan lebih menarik lah kan. Transition kita akan lebih menarik. Contohnya 5 perkara yang dapat menumbangkan kerajaan pada masa akan datang. So tengok, boom, dia tumbang. 5 perkara yang menyebabkan kehidupan kita pecah berderai. So 5 perkara yang boleh kita lihat. So banyak benda yang transition ni dapat bantu kita untuk distract attention orang daripada mengantuk kepada tidak mengantuk. Contohnya macam ni. Dia ada banyak sangat. Kalau yang saya gunakan Windows Microsoft Office 2016 ni, dia memang ada banyak. Dia ada kotak macam ni. So transition ni akan bantu kita punya audience supaya lebih tak mengantuk lah. Kita boleh kontrol orang ni supaya tak mengantuk dalam mungkin 5-10 minit je. Lepas tu orang akan start merewang benda lain. Lagi-lagi kalau ada handphone dan WhatsApp dan sebagainya ni, dia akan lebih ada tendensi untuk tidak fokus kepada kita punya presentation. So untuk menyebabkan kita punya audience fokus, okay, kita kena ada slide cover yang menarik, separator. Kita kena ada slide separator supaya kita boleh susun kita punya audience punya talk. Okay. Dan dengan adanya transition juga yang menarik, yang boleh membantu orang supaya tak mengantuk, dia akan menyebabkan kita punya point presentation yang lebih besar lah. Okay. Okay. Seterusnya, sekarang kita dah selesai bab slide cover. Slide cover, slide separator. Okay. Kemudian saya dah share macam mana nak cari
gambar-gambar ataupun cara untuk buat slide cover dan slide seperti yang menarik melalui canva.com. So you all boleh guna sendirilah nanti. Okey, sekarang ni kita masuk kepada macam mana nak buat. Saya tengok balik tadi. Okey. Simple, fun, understandable, interesting, straight to the point, easy to understand. Okey. Kalau saya lihat kepada pandangan partisipan yang boleh pandanganlah tentang impactful slide presentation ni, PowerPoint presentation ni kena easy to understand, straight to the point. Okey, kalau kita lihat kembali pada slide yang sebelumnya tadi, PowerPoint presentation yang boring adalah PowerPoint yang hanya menggunakan bullet point, saturated shapes, sentences dan sebagainya. Kita nak selesaikan masalah ini dalam PowerPoint kita adalah kita menggunakan infografik. Okay. Dengan menggunakan infografik ini, kita akan dapat menyelesaikan masalah saturated sentences. Too much sentences, banyak sangat point yang nak disampaikan. So kita gunakan infografik. Tapi persoalannya, kita ni bukan designer. Kita bukan designer, kita bukan orang yang terror untuk buat design ni. Kita nak buat apa? Okay. Saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, untuk membuat infografik, kita kena faham dahulu jenis-jenis infografik yang nak kita sampaikan. Infografik ini adalah info tentang konten yang nak kita sampaikan. Okay. Infografik ada beberapa pecahan. Satu, infografik yang berceritakan tentang flow. Okay. Infografik ni dia ada flow dia. Ini karakteristik, the first karakteristik lah. Okay. Infografik yang berbentuk flow. Kemudian infografik yang berbentuk flow yang kita ada di hadapan ni, ini adalah contoh-contoh infografik. Okay. Daripada segi penyampaian info, penyampaian konten yang berbentuk infografik akan lebih menarik perhatian audiens. Okay. Contoh di hadapan saudara-saudari ni, contohnya ada 8 perkara. Okay. 8 perkara untuk disampaikan, 8 point untuk disampaikan, 8 things to be elaborated. Okay. Ini contohnya 5 things to be elaborated. Contohnya 5 mekanisme untuk jadi lebih cantik. Okay. So ada 5 perkara kat sini. So daripada kita gunakan bullet point, better kita gunakan infografik seperti ini. Daripada kita gunakan point saja, kita listkan 5 perkara, lepas tu kita tekan bullet dekat atas ni, insert bullet, insert mana tu, home ni, kita insert dekat sini saja. Daripada kita gunakan cara ini, it's better untuk kita gunakan infografik daripada sini. Okay. Macam mana kita nak buat benda ni? Jadi saya share dengan saudara-saudara. Okay. Kemudian ni contoh-contoh lagi lah, infografik yang berbentuk flow. Dia ada step dia, step 1, step 2, step 3 sampailah seterusnya. Okay. Di depan ni ada contoh-contohnya. Okay. 4 step to success. Okay. Dia ada circle dia semua. Okay. Step by step, structure, jadual. Okay. Okay. Ini contohnya infografik yang bentuk structure. Structure 1 ni macam table lah. Okay. Table. Okay. Jadi infografik bentuk radiate, pictorial ada. Ini semua ada salah satu cara untuk kita buat infografik lah, yang lebih menyebabkan kita punya point akan lebih tersusun dan lebih nampak simple dan menarik. Okey. Okey. Untuk kita dapatkan segala infografik yang ada ni, kalau kelas face to face saya akan bagi dengan ribuan lah, boleh katakan ribuan infografik yang ada di hadapan ni. Kalau saya tunjukkan kat saudara-saudari, hadapan ni saya akan bagi satu
folder design PPTX. Okay. Saya ambil contoh C1. Okay. Dalam slide yang akan dibekalkan peserta yang hadir pada kelas face to face, basically saya akan bagi template ni, beribu template infografik yang ada supaya kita hanya tukar saja ni. Contohnya, okay, hari ni kita nak present something tentang 10 perkara. So kita just tukar je point yang ada kat sini, tukar je. Welcome ni boleh tukar benda-benda yang kita nak lah. Contohnya selamat introduction. Contoh. So ada banyak lagi kan yang boleh kita letak. So dekat sini saja kita just jimat masa, kita just tukar je point yang kita nak letak. Ni contoh kita nak cerita apa content, the first slide yang nak ceritakan tentang content kita. So dekat sini basically ada banyak infografik yang boleh kita gunalah, okay. Tapi itu kelas face to face lah. Dalam kelas online ni, kalau siapa yang berminat, boleh email juga kepada saya untuk minta page ataupun slide separator punya template dan juga infografik punya template. Nanti saya akan share dengan saudara-saudari lah. Cuma lebih baik kalau email menggunakan email USM. So saya boleh share dalam cloud, so mudah untuk saudara-saudari lihatlah dan gunakan ribuan template infografik yang ada. Okey, kalau tak nak gunakan template yang saya nak share, kita boleh pergi dekat presentation, dekat laman web www.presentationgo.com. Dekat laman web presentationgo.com ni, dia juga dia beri kita infografik juga. Kat dalam ni kita akan boleh dapat boleh download macam-macam infografik juga. Contohnya kita nak cerita pasal business ke anything lah berkenaan dengan, actually kita boleh explore pun apa benda yang ada dalam ni. Chart and diagram, contohnya flow chart. Flow chart. Dekat dalam ni kita boleh tengok macam-macam infografik yang ada. Just download je any infografik yang dibekalkan dalam ni lah. Dekat dalam canva.com pun ada. So ada dua benda lah yang boleh kita tengok infografik. Satu dekat Canva. Namun saya rasa kat canva.com tu dia punya infografik tak berapa banyak lah. Tapi kalau nak guna, kemudian kita tambahkan information ataupun template yang ada dalam presentationgo.com ni pun okey. No problem. Contohnya tengok ni ada grafik metafor, tengok brain. Contoh brains punya infografik. So ada macam-macam lah dalam ni. Okay. So saudara-saudari boleh explore lah nanti selepas daripada session ni. Okay. Okay. Seterusnya kita dah settle bab slide cover. Macam mana nak buat slide yang menarik, kita boleh dapat gambar-gambar stock pictures daripada pixel.com. Okay. Kemudian kita boleh dapatkan infografik daripada presentationgo.com. Okay. Kemudian satu perkara yang penting untuk dalam presentation kita ni adalah dari segi size. Okay. Kita kena banyak main dengan size sebab size ni akan menentukan kita punya audience punya fokus. Okay. Kalau kita nak fokuskan sesuatu perkara, heading kena lebih besar daripada story. Contohnya heading kita nak cerita tentang jumlah pesakit Malawan Cities. So kita nak fokuskan tentang jumlah pesakit. So jumlah pesakit ni kena lebih besar
daripada penerangan yang ada. Contohnya jumlah pesakit melawan ITIS ni 1,500 orang. Okay, so dalam tu kita nak cerita pasal pecahan dia. So pecahan dia, saiz dia kena kecil daripada tajuk keseluruhan. So barulah kita dapat satu infografik berkenaan dengan information dalam PowerPoint kita tu lah. Okay. So daripada segi saiz kita kena ingat heading kita kena lebih besar daripada story yang nak kita sampaikan. Okay. So daripada segi saiz kita kena faham lah. Alright. Okay. So far untuk session kali ini tiga perkara yang bagus lah. Bagus untuk kita share bersama. Background and layout. Kemudian yang kedua adalah dari segi content. Okay. Semua background and layout. Saya kena tulis somewhere lah kot supaya okay. So untuk session kali ini nombor satu. So lepas ni ulang kaji balik, duduk seorang-seorang, termenung untuk ingat balik apa yang saya sampaikan hari ini. Satu, design untuk slide cover. Dengan slide separator. So hari ini saya share dengan semua orang slide cover dengan slide separator. Ini saya nak buat rumusan lah, ya, nak buat rumusan supaya kita awake balik. Slide cover dengan slide separator, kita kena cari gambar yang menarik. Kalau gambar yang menarik dekat pixel.com, pixels. Dekat Pixabay pun boleh. Pixabay. Dekat Pixabay pun ada stock picture yang banyak. Okay. Kemudian kita gunakan apa yang kita panggil sebagai tools untuk dapatkan slide cover dan slide separator menarik. Tools dia kita boleh guna Canva. Okay, yang ni yang Pixabay ni untuk stock picture. Kemudian canva.com tools yang dalam tu kita just insert gambar-gambar tu. Dalam tu ada banyak sangat template tau. So kita boleh jadikan ia sebagai tools lah untuk kita letak stock picture kita untuk dapatkan design yang menarik. Okay. Kita tak payah guna Adobe Photoshop ke Adobe Illustrator ke apa, tak payah. Kita just guna canva.com saja. Ia sebagai tools kita untuk bantu buat slide design, slide cover dan slide separator. Okay. Ini lesson kita yang first. Kita nak buat slide cover dan slide separator. Okay. Yang kedua, kita bincang tentang basically infographic. Untuk dapat infographic, sebab kita nak high impact PowerPoint presentation ni, basically dua perkara ni yang jadi point utama lah. Okay. Design dan juga infographic. Transition tadi tu macam transition yang boleh tu dia just sebagai macam add-on je lah, add-on untuk orang menarik lah. Yang penting design yang menarik dan juga infografik lah untuk membuat PowerPoint presentation yang berimpact. Okay. Infografik ni satu boleh dapat daripada kalau nak yang template banyak-banyak tadi tu, just email kat saya, minta template dengan design dia, benda-benda yang saudara-saudari perlukan lah. Okay. Untuk infografik boleh masuk kat presentation go.com. Okay.
boleh dapatkan infografik yang menarik dalam tu. Okay. Kemudian actually dua perkara ni je lah yang boleh saya simpulkan untuk buat PowerPoint presentation yang berkesan lah. Okay. Cara ini boleh saya katakan sebagai tools untuk membuat PowerPoint presentation yang berimpak tinggi. Okay. Dan yang seterusnya, dua perkara yang tadi yang saya bincang, yang first tadi, untuk membuat PowerPoint presentation ini kita kena baca requirement, okay. Baca requirement, kenali audience kita, so barulah kita dapat membuat PowerPoint presentation yang berkesan. Ulang balik tadi, kita tengok ni the first thing yang kita kena faham lah, how to start. Sebab kadang-kadang kita buka PowerPoint ni, kita mula-mula dengan blank slide ni, kita pun blank macam mana nak buat. Okay. So saya nak ulang balik last, okay. How to start, daripada blank PowerPoint presentation, kita kena read the requirement first, read the requirement daripada lecturer kita, dan kita kena tahu siapa sebenarnya, apa yang audiens kita nak. Kalau di hadapan kita tu semua statistician. Statistician ni orang yang naturally dia suka tengok statistik, number, analisis dan sebagainya. So kita punya PowerPoint presentation pun kena ubah kepada infografik yang berbentuk analisis dan sebagainya. Kalau di hadapan kita itu budak sekolah, lepas tu korang bubuh pula data-data, memang mengantuk lah budak-budak sekolah. So budak-budak sekolah contohnya dia suka bentuk gambar-gambar yang menarik, yang mampu menarik perhatian lah. Okay. Kemudian draw the outline. Draw the outline tu cukup untuk satu helai saja. Okay. Satu helai ini saja yang menerangkan tentang keseluruhan cerita tentang PowerPoint saudara-saudari sekalian lah. Okay. Kemudian dah settle bab tu, kita masuk pula kepada bab design. Design ni kita perlukan slide cover dengan juga slide separator. Slide cover cerita pasal tajuk je lah. Slide separator tu satu slide menceritakan tentang main point presentation tersebut. Kalau ada 4 main point, maka ada 4 lah slide separator yang perlu dibuat. Dalam slide design yang nak kita cari, kita boleh cari dalam Pixel ataupun Pixabay, stock picture yang banyak dalam tu. Kalau kita tak ada gambar lain lah. Okay. Dan kita boleh gunakan tools canva.com ataupun email dekat saya. Saya akan berikan 100 lebih template untuk membuat slide cover dan juga slide separator. Okay, kemudian infografik. Selepas kita ada semua design tu, kita nak letakkan point kita, nak sampaikan point kita kena buat dalam infografik. Infografik ni adalah satu tools yang menyebabkan PowerPoint kita nampak lebih concise, precise dan juga relevan kepada audiens kita. Untuk dapatkan infografik tersebut, kita boleh dapatkan di presentationgo.com ataupun email kepada saya akan share dengan saudara-saudari ribuan template infografik yang ada. Okay, basically dua perkara ni lah yang penting untuk saya share dengan anda semua. Ada soalan? Saya buka kepada soalan sekarang. Kalau ada soalan boleh tanya terus ataupun boleh tulis je dekat chat box tepi ni. Okay, saya buka kepada soalan. Saya buka kepada soalan dalam beberapa minit lagi. Kalau tak ada, saya akan tamatkan di sini. Kalau ada apa-apa, ada. Okey, tak ada. Okey, kalau ada apa-apa soalan, boleh contact saya melalui email msyafiqaziz@usm.my. Saya sharekan dalam chat box ni, email dekat saya. Kalau nak minta slide cover tu pun boleh.
Infografik tu boleh ke guna untuk semua page. Okay, Aisyah Comel. Sorry. Oh, dia private, sorry. Saya tershare pula dengan orang. Okay, infografik itu boleh guna untuk semua page. Basically, infografik kena guna dekat semua page yang kita nak buat PowerPoint presentation. Barulah presentation kita akan lebih berkesan lah. Okay, kalau kita masih lagi menggunakan kalau kita masih menggunakan cara yang lama, dia tak menarik lah. Okay. Okay, lagi soalan? Agak tak faham lah. Okay, ada yang nak terangkan. Okay, daripada Adik Muazzah. Adik Muazzah kita ada kat sini. Ada setengah presenter dia suka letak wording. Reasonnya supaya apabila boleh masa untuk share kemudiannya. Okay, selalu ni pengalaman saya lah, kalau presenter dia suka letak wording, boleh letak wording. Cuma dekat background wording tu, okay, contohnya dia nak letak wording yang satu wording lah, kata-kata pujangga ke apa ke, make sure background di PowerPoint presentation tu menarik. So bukan semua benda nak letak infografik, tapi ada juga kita nak letak perkataan ke kata-kata ke sentence ke apa, kita make sure kita letakkan okey lah, contohlah saya tunjuk sini okey, contoh okay, saya pergi kat Canva. Okey, kita nak letak juga perkataan. Kita ada sentence nak cerita kan. Okay, saya ni dulu. Kita nak juga letak kata-kata kat sini. So basically kita boleh je nak letak untuk saya tengah buat. Okay. Kalau kita ada petikan apa-apa, kita boleh share melalui gambar background yang menarik. Okay. Contoh kan macam ni kan, kita nak share juga ayat ni, walaupun panjang, dia statement tau, tapi disebabkan kita ayat macam ni, dia tak boleh jadi infografik. Dia kena memang post statement tu dekat sini. Okay. So kita kena letak macam ni. Kita kena ada background yang striking. Kemudian word ni pun kita kena saya tak share. Sorry. Saya tak share, betul korang tak nampak. Sorry. Okay, saya buat sini. Okay, contohnya kita nak letak statement ni. Kalau statement macam ni, kita tak boleh jadikan dia infografik lah. Dia just a statement kan. So, apa yang boleh kita buat, kita cari satu gambar yang striking dalam pixel.com. Kemudian kita nak cerita pasal Business Harvard Review ni kan. So kita boldkan dia, kita besarkan dia sikit. Okay. So dia jadi macam ni, Business Harvard Review bla 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 bla. Lepas tu kita jadikan dia tengah macam ni. Okay. So dah jadi macam ni. So instead of kita selalunya lah kan,
selalunya kita buat macam ni. Selalunya lah, ni zaman saya dulu lah, waktu dulu-dulu, waktu selalunya kita buat macam ni. Selalunya lah. Mungkin ada mungkin ada lagi cara lain lah, tapi selalunya kita buat macam ni. So daripada kita buat macam ni, better kalau kita buat macam ni. So kita ada background yang mampu untuk menarik perhatian orang. Nak letak juga kita punya statement ataupun anything point yang kita tak boleh jadikan infografik. So make sure kita mainkan dengan gambar-gambar yang ada lah. Okay. Alright, okay. Itu soalan lagi. Buat slide tadi yang jumlah pesakit, slide itu guna template ke sebab tulisan ni cari ekor yang cantik tu. Okay, adik Muazzah ni dia student daripada mana lah, saya pun tak sure, tapi student lah ni kot. Kemudian okay, Aisyah kita tunjuk kat audien dulu, mukadimah ke separator dan represent itu saya faham. Ya, betul Aisyah. Dekat slide separator, basically kita hanya letak point saja. Kita letak main point saja. Kemudian slide yang lain tu barulah kita letak point-point yang lain. Okay, contohnya macam ni kan. Shell dia nak cerita pasal growing recognition of the role of gas and energy bla 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 ni. Dia nak cerita pasal benda ni. So jadi slide separator ni dia mencerita tentang main point saja. Main point, kemudian selepas daripada slide separator main point ni, barulah dia masukkan penerangan-penerangan yang lain selepas daripada slide tu. Sebab slide separator ni dia macam nak susun audien kita, lepas main point number 1, ada main point number 2. So dekat situlah fungsi slide separator. Okay Aisyah. Okay, sini tuan buat slide tadi, tunjuk jumlah pesakit. Slide tu guna template ke? Sebab curious macam mana cari ikon-ikon yang cantik. Okay, saya cek balik slide tadi. Okay, macam Cindy kata ni, okay, yang ni, ikon-ikon ni, basically kita boleh cari dalam presentation go.com yang saya share tadi. Cuma kalau siapa yang berminat untuk dapatkan ikon-ikon tu, saya dah susun mengikut infografik yang ada ni lah. So dalam infografik yang saya akan share kepada siapa yang berminat ni, dalam ni ada macam-macam ikon yang ada. Okay, contoh ni contohlah saya akan share basic icons. Okay, dalam basic icon ni ada banyak berlambak-lambak lah ikon yang ada dalam ni. So dekat sini kita boleh ambil copy paste je, lepas tu paste dekat yang ada ni. So saya ambil semua ikon-ikon ni daripada slide-slide yang akan saya share lah. Kalau siapa berminat lah, email kat saya. Okay, sini. Alright. Okay, ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada, kalau tak ada, saya rasa kita boleh. Okay, last ada soalan. Kalau ni tanya je dekat dalam ni pun tak apa. Cakap terus kalau tak nak type. Okay, saya rasa dah tak ada soalan. So saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Semoga dapat menggunakanlah segala ilmu yang disampaikan, di-share pada hari ini untuk tujuan yang baik dan boleh membantu dalam kehidupan sehari-hari kita lah di kampus. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, sama-sama semua.